Okey, kita tengok 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Ingat balik, faktor yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua, kepekatan elektrolit dan jenis elektrod. Okey, sekarang kita tengok kedudukan elektron dalam siri elektrokimia. Okey, tengok rajah 6.7. Ini adalah susunan ion mengikut kecenderungan untuk dinyah cas dalam siri elektrokimia. Maksudnya semakin di bawah, semakin terpilih untuk dinyah cas. Okey. Okey, kita tengok contoh 1, elektrolisis larutan natrium sulfat. Okey, ini adalah sel elektrolitik. Dan larutan yang digunakan sebagai elektrolit ialah natrium sulfat. Na ialah natrium, SO4 ialah sulfat. Okey, kemudian larutan ini mengandungi air. Okey, dalam kimia air H2O. Okey, natrium akan bertindak sebagai anion. Okey, dan sulfat akan bertindak sebagai cation. Okey, bagi air kita ada H2O. Jadi satu H dan satu lagi gabungan OH yang kita panggil hidroksida. Okey, ion hidrogen bertindak sebagai anion dan bercas positif. Dan ion hidroksida merupakan cation yang bercas negatif. Okey, sekarang saya lukis ion-ion iaitu anion dan cation dalam sel elektrolitik. Okey, kemudian kita akan tengok apa akan jadi apabila suis dihidupkan. Okey, ion-ion yang bercas negatif atau anion akan tertarik ke anod. Dan ion-ion yang bercas positif ataupun cation akan tertarik ke katot. Okey, seterusnya kita tengok dekat anod dia ada dua jenis elektron ion iaitu ion hidroksida dan juga sulfat. Di katot ada dua ion iaitu hidrogen dan juga natrium. Ion yang manakah akan terpilih untuk dinyah cas? Okey, kita rujuk muka surat 183. Okey, cuba tengok kita ada ion sulfat dan juga ion hidroksida. Yang mana di bawah hidroksida kan? Jadi atom hidroksida akan dipilih untuk dinyah cas. Okey, tengok cation. Kita ada hidrogen, ion hidrogen. Sorry nah, bukan atom ion. Okey, kita ada ion hidrogen. Kemudian kita ada ion natrium. Yang mana yang berada di bawah? Ion hidrogen. Jadi ion hidrogen akan dipilih untuk dinyah cas. Apa yang akan berlaku selepas ion-ion ini dinyah cas? Okey, saya lukiskan elektron-elektron pada ion hidroksida. Okey, kita tengok apa akan jadi pada elektron-elektron ini. Okey, kita tengok pergerakan elektron yang berwarna merah. Okey. Elektron daripada ion hidroksida akan didermakan ataupun ion hidroksida akan mendermakan elektron kepada ion hidrogen. Kemudian kita akan tengok apa akan terjadi selepas ion hidroksida menderma dan ion hidrogen menerima elektron. Okey, ion oksigen dalam ion hidroksida, atom oksigen dalam ion hidroksida ini akan terbebas sebagai atom oksigen. Okey. Selepas dinyah cas,
ion hidroksida kita panggil dia atom. Okey, dan oksigen dalam hidroksida ini akan terbebas sebagai gas. Okey, kita tengok. Okey, semua oksigen akan terbebas sebagai gas oksigen. Dan juga kita tengok di katod, ion hidrogen dia akan menjadi atom hidrogen selepas dia terima elektron dan akan terbebas ke udara sebagai gas hidrogen. Kita tengok. Okey, semua atom hidrogen dibebaskan ke udara. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua juga pula, elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. Kali ini saya akan terang dengan cepat kerana berbanding contoh 1. Okey, larutan yang kita gunakan ialah kuprum 2 sulfat. Dan jangan lupa dalam larutan itu juga ada air. Okey, sekarang kita tengok simbol-simbol yang terlibat. Okey, untuk kuprum Cu dan untuk sulfat SO4. Untuk air kita ada H dan air H2O kan. Jadi H dan OH. Okey. Kita tentukan yang mana menjadi cas positif, yang mana akan menjadi ion yang bercas negatif. Okey. Kuprum akan bercas positif dan ion sulfat akan bercas negatif. Hidrogen akan bercas positif dan hidroksida bercas negatif. Jadi ini adalah positif dan ini adalah negatif, dan ini elektrod positif yang kita panggil katod, anode. Ini ialah elektrod negatif yang kita panggil katod. Okey. Jadi kita tengok apa akan jadi apabila kuprum, sulfat, ion hidrogen dan juga ion hidroksida, apa akan jadi kepada ion-ion ini apabila suis dihidupkan. Okey, kuprum akan bercas positif, ion kuprum bercas positif dan akan bergerak ke elektrod, ke katod. Ion sulfat bercas negatif dan akan bergerak ke anod. Okey. Okey, dan ion hidrogen bercas positif akan bergerak ke katod. Okey, inilah yang akan berlaku. Kemudian, ingat balik apa akan terjadi. Okey, kita tengok yang mana akan dinyah cas. Ion sulfat di sini, okey, ini, dan ion hidroksida di sini. Kita akan pilih yang bawah. Jadi, ion hidroksida akan terpilih untuk dinyah cas. Jadi, oksigen ini akan terbebas sebagai gas oksigen. Okey, antara kuprum, cuba kita tengok kuprum di bawah, hidrogen di atas. Okey, jadi ion kuprum akan terpilih untuk dinyah cas. Kuprum adalah logam, bukan gas. Jadi kuprum ini akan menjadi atom. Dia tidak lagi menjadi ion. Apabila kuprum daripada ion bertukar menjadi atom, kuprum tidak akan terbebas ke udara sebab kuprum bukannya gas, dia ialah logam. Jadi kamu akan nampak kuprum itu terenap ataupun berada melekat di sekitar katod. Okey, dia akan kelihatan di sekitar katod. Dia akan terenap di katod. Okey, itu saja untuk faktor yang pertama. Faktor kedua, ketiga kita belum bincang. Okey. Kita tengok faktor yang kedua, iaitu faktor kepekatan elektrolit. Okey. Okey, antara elektrolit cair dengan elektrolit pekat, yang mana akan dipilih untuk dinyah ion yang mana akan dipilih untuk dinyah cas. Okey. Okey, ion dalam elektrolit pekat akan dipilih untuk dinyah cas. Okey, tetapi bersyarat. Pemilihan ion hanya untuk ion yang bercas negatif sahaja. Ion yang bercas positif masih lagi bergantung kepada faktor yang pertama, iaitu faktor
kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, sekarang kita tengok contoh dalam muka surat 186. Contoh yang diberi ialah elektrolisis larutan natrium klorida pekat dengan dan larutan natrium klorida cair. Saya akan tunjukkan pada kamu perbandingan untuk pemilihan ion yang akan dinyah cas. Okey, saya lukiskan sel elektrolitik. Kita tentukan di mana anod dan katod. Kalau kita tengok di sini panjang, ini adalah positif dan yang pendek ni negatif. Jadi elektrod ini adalah elektrod negatif ataupun katod. Okey. Dan di sini elektrod positif ataupun kita panggil anod. Elektrolit yang kita akan gunakan ialah larutan natrium klorida. Larutan natrium klorida cair dulu. Jadi dalam larutan ini, ingat balik ada natrium klorida dan juga air. Okey, sekarang kita tentukan yang mana bercas positif dan yang mana bercas negatif. Natrium dan hidrogen bercas positif. Klorida dan ion hidroksida bercas negatif. Okey, saya lukis dalam larutan elektrolit. Okey, seterusnya kita akan tengok apa akan jadi apabila suis dihidupkan. Ion yang bercas negatif akan tertarik ke anod dan ion yang bercas positif tertarik ke katod. Seterusnya kita tengok antara dua ion di anod dan dua ion di katod, yang mana akan dipilih untuk dinyah cas. Okey, ingat balik, larutan ini adalah larutan cair. Okey, apabila larutan cair, kita lihat faktor yang pertama iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, kita tengok antara ion klorida dengan hidroksida. Ion klorida di sini tak nampak nah. Okey, ion hidroksida di sini. Ion klorida dan ion hidroksida di bawah. Jadi ion hidroksida akan dipilih untuk dinyah cas. Okey, cuba tengok cat ion. Ion natrium di atas dan ion hidrogen di bawah. Jadi, ion hidrogen akan dipilih untuk dinyah cas. Apa akan jadi seterusnya? Okey, sebenarnya atom apabila dinyah cas, oksigen yang berada dalam hidroksida ini akan terbebas sebagai gas oksigen dan hidrogen akan terbebas sebagai gas hidrogen. Okey. Seterusnya kita akan tengok apa yang akan berlaku jika larutan natrium klorida yang kita gunakan adalah pekat. Okey, kita menggunakan larutan natrium klorida pekat. Okey. Untuk cat ion masih kekal sama. Kita masih ikut siri elektrokimia iaitu ion hidrogen yang dipilih dan selepas dinyah cas, ion hidrogen bertukar menjadi gas hidrogen. Tetapi di anod berbeza. Semasa menyediakan larutan natrium klorida pekat, okey, sama ada guru pembantu makmal ataupun guru menyediakan larutan natrium klorida pekat ini, di proses penyediaan tu natrium klorida lebih banyak ataupun lebih pekat daripada air. Jadi di sini ion klorida lebih pekat berbanding ion hidroksida. Jadi apabila ion klorida lebih pekat daripada ion hidroksida, ion klorida akan dipilih untuk dinyah cas. Jadi selepas ion klorida dinyah cas, maksudnya ion klorida ini elektron ini akan dibebaskan dan didermakan kepada hidrogen. Okey, hidrogen akan terima.
ion klorida akan bertukar menjadi gas. Okey, menjadi gas klorin. Okey. Dan atom hidrogen juga gas hidrogen juga akan terbebas ke udara. Kesimpulannya, hasil yang kamu dapat lihat di anod ialah gas klorin. Dan hasil yang kamu dapat perhatikan di katod ialah gas hidrogen. Jika larutan natrium pekat digunakan. Tapi kalau larutan natrium klorida cair yang kita gunakan, di anod gas oksigen dan di katod ialah gas hidrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Saya dah terang faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Saya juga dah terang faktor kepekatan elektrolit. Dan hari ini saya akan terang tentang faktor ketiga iaitu jenis elektrod. Okey, rujuk muka surat 189. Okey. Contoh yang akan saya tunjukkan adalah contoh yang sama dengan muka surat 189 iaitu menggunakan larutan argentum nitrat. Okey, ini adalah sel elektrolitik yang telah saya lukis. Bahagian yang panjang ini adalah positif dan positif. Elektrod yang disambung dengan positif dipanggil anod dan elektrod yang disambung dengan terminal negatif dipanggil katod. Okey, larutan yang kita akan gunakan adalah argentum nitrat dan simbolnya ialah AgNO3. Argentum adalah logam dan yang bercas positif dan ion nitrat bercas negatif. Kita ingat balik, dalam larutan ini juga ada air. Dan air, kita letak H2O. Apabila dipecahkan, dia jadi ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Ion hidrogen bercas positif dan ion hidroksida bercas negatif. Okey, argentum bercas positif dan nitrat bercas negatif. Okey. Okey, kelas. Jika, ini pentinglah, jika elektrod yang digunakan sebagai anod ini dibuat adalah daripada logam argentum. Okey. Dan elektrod negatif juga daripada argentum, logam argentum. Okey. Dalam elektrolit ini, okey, ada argentum, ada nitrat, ada hidrogen dan ada hidroksida. Dan elektrod ini adalah logam argentum. Ini juga logam argentum. Faham nak? Argentum ialah perak. Okey, kita akan tengok apa akan jadi apabila suis dihidupkan. Macam biasa, ion positif akan tertarik ke elektrod negatif ataupun ke katod. Dan juga ion positif negatif akan tertarik ke anod atau elektrod positif. Okey, kemudian kita tengok di katod. Okey, kita tengok di katod dulu. Okey, di katod. Okey, kita tengok dalam jadual ion argentum. Yang mana satu ion argentum? Okey, di bawah sekali ni argentum. Dan ion hidrogen, okey, dengan ion hidrogen, okey, di atas. Jadi ion mana akan dipilih untuk dinyah cas? Jawapan dia ialah argentum kerana argentum berada di bawah. Okey, sekarang kita dah tahu ion argentum akan dipilih untuk dinyah cas. Sekarang kita tengok pula ion mana pada anod yang akan dipilih untuk dinyah cas. Okey, perlu diingat bahawa elektrod yang kita guna ialah argentum dan larutan yang kita guna juga argentum nitrat, ada argentum juga. Okey, kamu perlu bagi perhatian sikit untuk di anod. Okey, di anod kita takkan gunakan hidroksida ini
Dan kita juga takkan gunakan nitrat untuk dinyah cas kerana larutan ini mempunyai ion argentum dan elektrod dia pun ialah elektrod argentum. Jadi elektrod ini sendiri dia akan mengion. Maksudnya dia akan menjadi ion dan larut dalam elektrolit. Larut dalam larutan ni. Dia akan mengion. Okey. Argentum yang ada di sini akan terenak. Maksudnya dia akan menjadi atom dan boleh kelihatan di sekitar katod. Okey. Okey, kamu akan dapati nanti anod ni semakin lama semakin nipis dan katod semakin lama semakin tebal. Okey. Kerana anod tu sendiri akan mengion dan larut dalam larutan. Dan ion yang ada dalam larutan akan terenak di katod. Okey. Seterusnya kita akan tengok apa akan jadi kalau elektrod ini kita tukar. Kita tak mau guna argentum, kita guna karbon. Tak sama kan? Larutan kita guna argentum tapi elektrod kita guna karbon. Okey, kita akan tengok. Okey, ingat kita akan gunakan karbon sebagai elektrod. Okey, di sini pun kita guna karbon. Okey, ini adalah cas elektrod yang karbon yang bercas positif, jadi dia bertindak sebagai anod. Dan di sini elektrod ini bertindak sebagai katod. Dan elektrod yang kita guna ialah karbon. Larutan yang kita nak guna ialah argentum nitrat. Okey, argentum nitrat ialah AgNO3 dan air dia ada hidrogen dan hidroksida. Ini bercas positif dan ini bercas negatif. Hidrogen bercas positif dan hidroksida bercas negatif. Okey, sekarang kita tengok apa akan jadi apabila suis dihidupkan. Okey, ion yang bercas positif akan bergerak ke elektrod negatif dan ion yang bercas negatif akan bergerak ke elektrod positif. Okey, seterusnya ion mana yang akan dipilih untuk dinyah cas? Okey, kita tengok katod. Okey, ion argentum di sini dan ion hidrogen di atas. Jadi ion argentum akan dipilih untuk dinyah cas. Okey, ion argentum akan dipilih. Okey, seterusnya kita tengok di anod. Di anod, elektrod yang kita guna karbon dan larutan yang kita guna ialah argentum. Jadi elektrod ini dia tidak akan mengion macam yang saya tunjuk contoh pertama. Jadi elektron ion mana yang akan dipilih? Okey, untuk kes ini kita balik pada faktor yang pertama. Okey, kita ada hidroksida di bawah sekali dan kita ada nitrat di atas ini. Jadi ion hidroksida akan dipilih untuk dinyah cas. Jadi apa jadi pada ion hidroksida? Oksigen akan terbebas ke udara. Okey, apabila dinyah cas, oksigen akan terbebas ke udara. Dan argentum dia ialah logam, jadi dia akan terenak di katod. Okey, kamu akan nampak argentum ataupun perak terenak di sini. Okey. Okey, itu saja. Cikgu dah terang tiga faktor dan cikgu harap sangat hampa tengok dan cuba faham. Kalau tak faham, tanya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tengok muka surat 182, tajuk faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Yang pertama ialah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua ialah kepekatan elektrolit. Dan yang ketiga ialah jenis elektrod. Okey kelas, kita
kita recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ni, sebelum kita masuk dengan lebih detail ketiga-tiga faktor ni. Okey, ini adalah sel elektrolitik. Seperti yang kita tahu, ini adalah terminal positif dan ini adalah terminal negatif. Jadi di bahagian sini elektrod ini akan bercas positif dan elektrod ini akan bercas negatif. Okey, elektrod yang bercas positif dipanggil anod dan elektrod yang bercas negatif dipanggil katod. Kedua-dua elektrod ini direndam dalam elektrolit dan dalam elektrolit ada ion positif dan ion negatif. Okey, ion positif dipanggil cation dan ion negatif dipanggil anion. Okey, kita lihat apa akan jadi apabila suis dihidupkan. Anion akan tertarik ke anod dan cation akan tertarik ke katod. Okey, atau cas negatif tertarik ke anod yang bercas positif dan cas positif akan tertarik ke katod yang bercas negatif. Okey, sekarang kita tengok apa yang berlaku seterusnya. Ion-ion ini akan dinyah cas. Kita tengok anion dulu. Okey, anion akan dinyah cas. Anion akan menderma elektron. Okey, saya lukiskan elektron yang berwarna merah ini. Nanti kita tengok apa akan jadi. Seterusnya kita tengok di apa yang berlaku di cation. Cation juga akan dinyah cas dengan cara menerima elektron tersebut. Okey, kita akan tengok apa akan jadi. Kita akan tengok bagaimana elektron ini bergerak. Seterusnya kita akan tengok apa yang akan berlaku apabila anion menderma elektron dan cation menerima elektron. Okey, setelah menderma dan menerima elektron, anion dan cation tidak lagi dipanggil cas. Jadi kita dah tak boleh panggil dia anion dan cation. Okey, mereka akan jadi neutral sama ada bertukar menjadi atom ataupun molekul.